Amboi, Kak Misah. Duduk belik apa nampak khusyuk sangat tu? Oh, Ustaz. Inilah Hmm, Ustaz. Orang perempuan ni Ustaz macam-macam lah masalah. salah. Antara Hmm, antaranya masalah apa lagi Ustaz? Orang ya. perempuan yang dah kahwin ni kadang masalah rumah tangga. Hmm, Bukanlah kita ni nak bercerita pasal masalah rumah tangga tu sangat, tapi kadang-kadang perempuan ni kan dia suka meluah. So dia akan meluahkan dengan kawan rapatnya lah. ya. Ni kadang-kadang ada suami yang tak menjalankan tanggungjawab yang sebaiknya. Macam mana tu Ustaz? Boleh tak Ustaz? Hari Ya, ni ya. dalam program Jom Sembang ni, Kita nak sembang santai apa? biar sampai, kita nak sembang pasal kedudukan orang lelaki ni terhadap wanita ni Ustaz. Macam nampak macam kes-kes macam ni Maksudnya lah. tanggungjawab orang lelaki lah maksudnya. Maksudnya bagaimana seorang sikap ataupun sifat seorang lelaki itu sepatutnya terhadap seorang wanita. Uh, kalau nak cakap tentang apa peranan lelaki towards terhadap wanita ni, saya tak nampak ayat lain lah ya, melainkan ayat dalam surah An-Nisa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki qawwam, kaum lelaki, ar-rijal dia ada huruf alif lam tu, kaum lelaki, jenis lelaki lah, lelaki qawwam 'alan nisa, ke atas kaum jenis perempuan. Maksudnya apa maksud ayat tu? Qawwam ni asal daripada perkataan qawama. Dia ada sabdu di tengah tu, qawwam. Qawwama kan. Lepas tu ada alif pula, qawwam pula kan. Itu semua menunjukkan betapa penekanan yang sungguh-sungguh untuk orang lelaki sangat-sangat melindungi wanita. Perkataan qawwam tu maksudnya pelindung, penjaga, pendidik kepada orang perempuan. Maksudnya kenapa Allah kata ar-rijal, lelaki? Sebabnya kalau dia ayah, dia sepatutnya melindungi, jadi pelindung, pendidik, penjaga kepada anak-anak perempuan dia. Kalau dia abang pun sama. Kalau dia suami, lebih-lebih lagi. Jadi kalau dia sebagai anak lelaki, dia kena jaga ibu dia. Itu peranan lelaki seperti yang ditekankan oleh Al-Quran, yang Allah Subhanahu Taala tekankan betapa lelaki perlu bertanggungjawab ke atas wanita. Kalau lelaki tak mau jadi orang yang bertanggungjawab, lelaki tu kena jadi perempuan lah. Sebab memang itu orang kata apa, peranan yang perlu dimainkan oleh orang lelaki. Adakah para lelaki di luar sana betul-betul memahami qawam tu Ustaz? Yalah. Dia kan, kalau orang lelaki yang memang sangat faham peranan dia, kalau bayanglah seorang ayah yang memang dia daripada anak dia kecil kan, anak perempuan terutamanya lah, sebab lelaki ni biasanya anak lelaki ni dia lebih boleh independen berbanding anak perempuan. Anak perempuan ni perlu diberi perhatian yang khusus dan lebih. Sebab itulah orang kata apa, bila seorang ayah nak menikahkan anak perempuan dia tu kan, dia perasaan ataupun mood dia patutnya, orang lelaki ni dia kena faham apa yang bakal suami tu. Mungkin bakal menantu dia tu nama Mat kan. Mat, ni hari ni aku nikahkan kamu dengan anak perempuan aku sekian-sekian ni. Maknanya wahai Mat, ni anak aku yang aku jaga daripada kecil, yang aku didik daripada kecil, nyamuk nak gigit pun aku tak bagi. Dia 25 tahun ni dia nak bagi anak perempuan dia kahwin umur 25 tahun. 25 tahun aku jaga dia. Hari ni aku nikahkan, aku serahkan tanggungjawab jaga anak perempuan aku ni pula kepada kamu. Yang Mat tadi pula, aku terima nikahnya. Maknanya apa? Wahai ayah, saya terima hak penjagaan, tanggungjawab melindungi, mendidik anak perempuan ayah ni sebagai isteri saya. Itu yang patut orang mana-mana orang lelaki masa dia kahwin, dia faham itu orang kata apa, spirit di sebalik ijab dan qabul tu. Kita bukan ijab qabul, kalau beli barang pun ijab qabul juga. Saya jual apa, basikal ni kan,
itu barang bolehlah kita guna, barang tu kita lenjan ikut suka kita aja, basikal. Tapi kalau basikal yang harga ribu-ribu tu kita jaga juga kan. Tapi takkanlah nilai isteri kita tu macam basikal yang harga ribu-ribu, dia tak ternilai. Wanita ni tak ternilai, dia sesuatu yang sangat berharga. Jadi itu spirit ijab dan qabul. Mungkin saya nak tambah jugalah Kak Misah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tadi dah terlanjur sebut ayah memelihara anak perempuan kan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang Nabi kata siapa yang memelihara, mendidik dan menjaga 2 orang anak perempuan dia. Sebab ada riwayat Nabi sebut 3. Jadi ada yang tanya kalau 2. Jadi hadis yang saya baca ni yang Nabi yang riwayat yang 2 je. Kalau dia mendidik dan menjaga 2 orang anak perempuan dia sampai dewasa, dia dekat dengan aku pada hari kiamat. Dia dekat dengan aku pada hari kiamat. Nabi buat rapatkan 2 jari. Maksudnya betapa dekatnya orang tu. Maksud nak kata dekat tu maksudnya kedudukan ibu dan ayah yang sanggup menjaga dan memelihara anak perempuan dia dengan baik sehingga dewasa. Ada riwayat sebut dia menjadi sebab dia terhindar atau hijab daripada api neraka dan masuk ke syurga. Itu kalau dia sebagai anak perempuan. Kalau dia sebagai ibu, hadis yang popular yang saya rasa saya daripada kecil dengan hadis ni kan. Bila ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Bukhari, bila dia datang jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti, untuk aku buat baik? Nabi kata, ibu kamu. Sampai 3 kali Nabi ulang kan. Sampai kali keempat baru Nabi kata, ayah kamu. Maknanya kalau dia jadi ibu, dialah orang yang paling berhak untuk kita buat baik. Kita ni mungkin baik dengan ramai orang, tapi bukan dengan ibu kita. Sedangkan orang yang paling berhak kita buat baik adalah ibu. Kalau dia jadi isteri, tadi jadi anak perempuan, dia jadi ibu. Ni kalau dia jadi isteri. Kalau dia jadi isteri, hadis yang seperti adalah Ibnu Majah, dalam Tirmizi pun dinyatakan juga, Nabi kata khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik kepada isterinya. Dan akulah yang terbaik kepada isteriku. Maknanya apa? Kalau orang lelaki faham, ni saya cerita ni tuju pada lelaki lah. Sebab saya pun lelaki. Maknanya betapa istimewanya wanita. Kalau dia jadi anak perempuan, dialah jadi sebab kita ni masuk syurga dan dihindarkan daripada neraka. Kalau dia jadi ibu, dialah orang yang paling berhak untuk kita buat baik dan berbakti. Kalau dia jadi isteri, kita nak dikatakan kita ni baik apabila kita baik kepada isteri. Kalau mungkin depan orang lain pijak semut pun orang tak pijak semut pun tak mati. Tapi dengan bini bukan main kan. Itu tak dinamakan baik lagi. Baik seseorang tu apabila dengan isteri dia baik. Dan Nabi dengan confident dia kata, aku yang terbaik kepada isteriku. Mungkin saya nak bawa satu contoh lagi hadis. Nabi bukan kata saja. Nabi memang hadis ni bagi saya cukuplah hadis ni untuk menunjukkan macam mana gentlenya Nabi terhadap isteri-isteri dia. Pernah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi ni bila bermusafir, wanita termasuklah isteri Nabi ni, dia naik unta. Unta ni dia kena ada orang pandu lah, orang tarik. Yang dalam hadis ni yang menarik unta tu nama dia Anjashah. Anjashah. Yang Nabi round tengok macam mana rombongan dia. Nabi tengok Anjashah tu mungkin dia tarik unta yang ditunggangi oleh isteri dia ataupun wanita-wanita yang lain yang bersama dalam rombongan tu. Tapi dalam kes ni Anjashah tu tengah tarik unta isteri Nabi lah. Mungkin agak keras, agak kasar ataupun laju sangat ke. Nabi kita mahlan, pelan-pelan wahai Anjashah bil qawarir, dengan kaca-kaca ni. Nabi ibaratkan wanita ni seperti kaca, fragile, yang mudah pecah. Tu yang kata gentleman tu. Macam mana Nabi, sehingga Abu Qilabah, perawi hadis ni kata,
kalaulah apa yang diucapkan Nabi tu diucapkan oleh orang lain, la'ibtumuha. Kamu pasti akan memperolok-olokkan orang tu. Elah hang macam poyo lah kan. Nak pelan-pelan pula kat perempuan kan. Biasalah. Macam tu. Jadi itu hadis yang menunjukkan betapa Nabi SAW sangat concern terhadap wanita, sehingga antara pesanan akhir Nabi sebelum Nabi wafat pun adalah Nabi memang pesan supaya orang lelaki ni ambil berat dan menjaga wanita. Macam itulah sebab sikit nak kongsi sembang-sembang pada kali ni Kak Misah. Rasanya kalau orang lelaki di luar sana dapat mengambil pengajaran dari apa yang Ustaz kupaskan pada hari ini, tak adalah berlakunya pengabaian kepada wanita, pengabaian kepada anak, pengabaian kepada ibu, kan? Sepatutnya lelaki itu dalam konteks keseluruhan masyarakat, dia perlu menjadi pelindung kepada wanita. Bukan sekadar dia melindung, dia berkahwin mengambil wanita sebagai isterinya, dia kena lindung. Dan dia kalau nak jadi lelaki terbaik, dia kena pula baik terhadap isteri dia, Ustaz. Kan Ustaz, seperti Ustaz kata tadi, kalau misalnya kata seorang lelaki tu dia baik, tapi dengan isteri dia tak baik, dia belum cukup baik lagi. Jadi semoga kita semua dapat menghayati apa yang Ustaz terangkan tadi, dan yang sangat menarik Ustaz. Saya rasa saya pun saya suka slot bersama dengan Ustaz ni sebab kadang-kadang hadis yang Ustaz bawa tu. Cikgu lelaki kena ingat, lelaki di luar sana kena ingat. Apa Rasulullah pun kata, pelan-pelan tarik tali unta sebab di atas unta tu ada kaca. Ada kaca. Bayangkan di analogikan wanita di betapa fajarnya. Kalau lelaki menjaga wanita ni dengan baik, insya-Allah Ustaz, kita dapat membentuk bermula daripada keluarga, dan insya-Allah kita dapat membentuk masyarakat yang baik. Maka kuranglah masalah-masalah terhadap wanita rumah tangga ke keluarga ke dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita tadi kita berlakon sikit kan. So sebenarnya kita dalam program Jom Sembang Santai Biar Sampai. Kita sembang-sembang dalam masa yang sekejap, tapi kita harap sampai kepada penonton di luar sana apa yang mesej kita ingin sampaikan. Ini adalah siri kedua. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kita akan bertemu lagi pada siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.